Bila bin Abdullah, apa berlaku? Berlakunya bila dia pergi sekolah, orang tahu ni anak tak elok, kata orang. Mak dia akan malu, bapak dia yang pergi kahwin kerana nak ambil tanggungjawab tu pun akan malu. Adik-adik dia semua akan tanya pasal apa abang bin lain. Kalau mereka ada rumah tangga 50 tahun bapak tu walaupun soleh, berubah, bertaubat, akan dianggap sebagai bapak kotor. Saya pergi kepada fatwa yang pertama dulu. Ini saya dah banyak cakap, tapi saya nak cakap juga ringkas. Mungkin ada orang yang luar. Di dalam mazhab jumhur bahawasanya mana-mana anak yang lahir kurang daripada 6 bulan, dia tidak dibinkan kepada bapa atau bapaknya ataupun kepada suami yang berkahwin dengan ibunya. Dianggap anak tidak sah taraf. Kita tahu ini pandangan jumhur. Daripada pandangan ini menyebabkan ramai apabila pandangan itu dilaksanakan dalam konteks moden. Contoh kena faham, konteks moden dan konteks lama berbeza. Pada zaman dulu, anak tu kata kita apply dalam mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i begitu straight. Jika dia tak berkahwin, dia memang tidak boleh dibinkan pada bapanya. Jika berkahwin atas pada 6 bulan, sekalipun anak tu telah hasil daripada perzinaan, tapi jika atas pada 6 bulan, dibinkan. Sebab itu dalam fatwa wilayah, sekalipun anak zina, tapi kalau atas pada 6 bulan, dibinkan. Dia soal 6 bulan bagi mereka. Dalam mazhab Syafi'i dia straight. Sebab itu bapa biologi boleh berkahwin dengan anak zina dalam mazhab Syafi'i, kerana dia menganggap tidak ada apa-apa hubungan antara bapa dengan anak zinanya, which is pandangan itu dengan tidak didiskusikan panas oleh mazhab-mazhab yang lain. Antaranya mereka menolak pandangan itu kerana bagaimana anak susuan saja tak boleh kahwin, bagaimana anak biologi nak dikahwin hanya kerana soal dia anak zina. Tak apa, itu siapa yang mempelajari boleh melihat, sehingga Al-Imam Omar Jarullah Zamakhsyari membuat syair dia yang mengkritik pandangan itu. Tapi hasil dapatnya apa? Hasil lebih daripada 500,000 rakyat Malaysia bin Abdullah. Bila bin Abdullah, apa berlaku? Berlakunya bila dia pergi sekolah, orang tahu ni anak tak elok, kata orang. Mak dia akan malu, bapak dia yang pergi kahwin kerana nak ambil tanggungjawab tu pun akan malu. Adik-adik dia semua akan tanya pasal apa abang bin lain. Kalau mereka ada rumah tangga 50 tahun bapak tu walaupun soleh, berubah, bertaubat, akan dianggap sebagai bapak kotor. Itu kesan dia. Sehingga saya tahu ada ibu bapa ratus cerita tukar sekolah demi sekolah kerana malu. Cikgu kata pasal apa hang bin lain, adik hang bin lain, dan orang akan kata ni anak tak elok. Itulah apabila kita laksanakan pandangan itu di dalam masyarakat hari ini. What is the difference antara hari ini dengan dulu? Dulu beda. Satu orang mungkin dia lahir, dia duduk di Baghdad, kemudian dia pindah ke Kufah ataupun ke Basrah. Dia tak perlu carry, dia tak perlu carry IC. Dia boleh bagi tahu dia fulan, bani fulan. Tak payah bin. Dia fulan, ataupun dia boleh intimak kepada kabilah lain yang disebut maula, ataupun disebut sebagai kabilah yang bukan kabilah dia, tetapi dia mungkin bekas hamba daripada kabilah itu. Boleh banyak cara. Dan orang tak bangkit.
Zaid bin Abihi, Zaid bin bapaknya, anak Abu Sufyan. Tidak timbul isu. Tapi dalam konteks moden, nama tu dibinkan, bukan moden dalam konteks negara kita. Nama dia dibinkan, diletakkan. Ni yang sulung bin Abdullah, yang kedua bin Ridwan bin dia. Biar dia pergi sekolah, dia tanya, pasal apa abang bin lain ayah? Dia kata sebab ayah dulu dengan mak buat kerja tak elok. Nampak macam tu? Sepanjang anak dia itu membesar, mengingati bapaknya seorang yang tak elok. Kemudian kalau bapak dia nasihat dia, dia kata bapak pun dulu tak elok. Adik-adik dia akan tahu. Sepanjang keluarga, lelaki yang cuba bertanggungjawab berkahwin dengan perempuan berkenaan menanggung risiko. Kalau dia tahu macam tu, lebih baik dia jangan kahwin, biar dia lari. Perempuan tu tanggung seorang. Kalau dia kahwin, dia tanggung risiko. Kita tidak memilih pandangan itu. Kita memilih pandangan yang ditarjihkan oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, Muhammad Saleh Ibn Utsaimin, ramai yang dipilih oleh Muhammad bin Sirin, yang disebut oleh Ibn Qayyim, disebut oleh Ibn Taymiyah, disebut oleh ramai tokoh, dinukilkan oleh dalam Al-Mughni bahawa itu pendapat dalam mazhab Hanafi, iaitu bahawasanya kita simpulkan daripada rungkat boleh dibinkan kepada suami ibu dia, lelaki yang berkahwin dengan ibu dia, boleh dibinkan. Hasilnya kita menyelamatkan lebih daripada 1,5 juta orang dalam keadaan malu, diruntuh. Mereka kata yang ni hukuman pada dia pasal berzina. Adakah hukuman itu telah berkesan orang tak berzina? Bukan you hukum bapa dia, you hukum dia, anak tu. Saya bukan menghina pandangan itu, tapi pelaksanaan pandangan itu dalam konteks kita mempunyai kesan yang berbeza dalam konteks zaman Al-Imam Syafi'i, zaman Imam Ahmad mengeluarkan pandangannya. Sebab itu ramai orang datang cuba berdaftar di Perlis, dan kena ikut proses lah, boleh berdaftar, kena ikut proses, kena ambil mustatim. Maksud dia boleh kahwin. Saya kadang-kadang guna simple hujah yang digunakan oleh para fuqaha. Pasal apa tak boleh bin kepada bapa dia? Kata, sebab dia kata tidak ada perkahwinan. Okey, boleh tak bin pada mak dia? Mak dia boleh. Mak dia apa perkahwinan? Mak dia seorang-seorang tak boleh ada anak. Kenapa boleh bin pada mak, tak boleh bin pada bapa? Oh, sebab yang tu memang mak dia betul lah. Tapi kalau mak dia seorang-seorang tak ada anak tu, Ibn Qayyim kata ini sejelas-jelas qiyas. Kamu benarkan bin mak dia, kenapa kamu tak benarkan bin bapa dia? Kalau tidak kamu kata anak ni bin siapa-siapa pun tak boleh. Itu sejelas-jelas qiyas. Dan tak apalah, ini argument tuan-tuan boleh tengok, baca dalam artikel-artikel kita dalam hal ini. Ini membantu isteri daripada malu. Kalau benda ni tak ada tuan-tuan, lelaki yang berzina dengan satu orang perempuan, perempuan tu mengandung, dia akan lari. Kenapa? Dia tahu kalau dia kahwin, sepanjang hayat dia malu. Sedangkan kalau lelaki tu kahwin, sebenarnya dia nak bertanggungjawab lah. Bila dia bertanggungjawab, dia dihukum sepanjang hayat dia. Zina haram, no doubt. Tapi soal bagaimana menyelesaikannya. Ini pandangan pelik. Saya tak lihat lama nanti. Okay, next.